5 tahun lalu, Siti Hajar Cik Abdul Rahim juga seperti wanita lain yang bersedih tatkala si suami berniat hendak berpoligami. Dugaan yang hadir tanpa diduga rupa-rupanya satu rahmah. Apabila perkongsian yang diredainya akhirnya menghadiahkannya seorang sahabat baharu, malah dia dan madunya damai tinggal serumah. Kisah Siti Hajar yang hidup bahagia berkongsi kasih mengisi segmen Potret Inspirasi hari ini. Bercakap kepada Buletin TV9, Siti Hajar 41 tahun memberitahu keputusan untuk berpoligami dipersetujui setelah duduk berbincang bersama suami Abdul Halim Ihsan 42 tahun. Malah Siti Hajar sendiri yang meminang Nurul Fatin Syuhada Muhammad Syaridin 29 tahun untuk dijadikan isteri buat suaminya. Jadi kami sama-sama bermesyuarat dulu sebenarnya. Ustaz tanya saya dulu, nak tak kita masuk dalam alam poligami? Bila saya tanya dia kenapa, untuk apa? Untuk apa kita berpoligami kan? Saya tanya kenapa? Saya kena tanya pada ketua keluarga saya dulu apa alasan di sebaliknya yang dia nak buat. So dia cakap, jomlah kita berjemaah. Berjemaah, jom kita sama-sama merasai apa yang Rasulullah rasa. Selama ni Allah dah bagi kita macam-macam, so apa yang kita buat untuk agama ni? Katanya dalam bahagian ada juga selisih faham. Namun lazimnya tidak lama kerana akhirnya situasi yang keruh itu dapat dijernihkan kembali. Sebagai seorang suami, seorang ketua, pembimbing, memberi keputusan, dia ada peranan-peranan dia. Isteri kedua, madu saya, dia sebagai seorang adik kepada saya, dia menjalankan peranan dia sebagai seorang adik, sebagai seorang isteri kedua, sebagai orang yang baru masuk. Jadi akhlak, adab, tingkah lakunya berbeza. Saya akhlaknya sebagai seorang kakak, dia akhlaknya sebagai seorang adik. Dalam pada itu, keputusan untuk tinggal serumah adalah sesuatu yang telah diputuskan bersama. Malah Siti Hajar dan madunya Nurul Fatin Syuhada sepakat membahagikan setiap tugasan, di mana apa sahaja yang berlaku di dalam rumah merupakan tanggungjawab mereka bersama. Saya biasa kalau lepas solat maghrib, saya akan duduk dan tak akan keluar bilik. Biasanya kalau suami tak ada kat rumah lah, saya tak akan keluar bilik sampai saya akan muhasabah diri. Hari ni apa aku dah buat salah dengan suami aku ngangkat madu aku ni macam mana kan. Lepas tu diri aku ni sebenarnya apa aku nak ni, apa yang tak betul lagi kan. Hari-hari sampai tahap macam tidak immune dengan benda tu, rasa macam kita lebih kepada nak berbetulkan diri. Dah tak tengok pandang salah orang. Dah tak pandang salah suami, dah tak fikir lah betul, kita banyak nak perbaiki. Sementara itu, Abdul Halim tidak menafikan dia menerima pelbagai persepsi masyarakat apabila mengamalkan poligami. Abdul Halim yang merupakan seorang ahli perniagaan berkata untuk mengecap kebahagiaan dalam rumah tangga, suami perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dengan kekuasaannya. Jelasnya, melalui poligami, dia mengenal erti kesabaran dan ketakwaan kepada Yang Esa. Mujahadah tu yang saya maksudkan tu adalah berperang dalam. Saya kena berlaku adil kepada isteri dan isteri saya pertama, isteri saya kedua, saya kena adil. So mereka ini termasuk saya sedang berperang. Hari-hari berperang. Itulah sebab saya memilih untuk berpoligami dan memilih mujahadah dalam berpoligami ini. Ibadah-ibadah lain tak boleh buat. Sebab ibadah-ibadah lain tu saya tak akan boleh konsisten. Bagi Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh, poligami itu indah jika setiap institusi dalam keluarga memainkan peranannya. Jadi soal patut, soal perlu, ia bukan satu perkara yang enteng sebenarnya. Ya, kadang-kadang ada yang patut berkahwin tetapi dia ada keperluan, ataupun ada yang perlu tetapi tidak sepatutnya berlaku. Jadi hal ini sangat subjektif, yang mana kita sebagai orang awam yang tidak mengukur, menilai sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah, sepatutnya kita tidak membuat sebarang komen ataupun penilaian kerana memutuskan perkara ini memerlukan satu penilaian yang mendalam yang akan dilakukan oleh mahkamah. Bagaimanapun, beliau menegaskan setiap lelaki yang merancang berpoligami perlulah berlaku adil dan saksama terhadap kedua-dua isteri yang dinikahi, dan sekiranya tidak mampu berlaku adil, maka perkahwinan tersebut tidak wajar dilangsungkan.